فأنت موافق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضل اللهم علمنا ما جاهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menghendaki kita pada pagi ini dapat kita bertemu lagi di dalam majlis ilmu dalam taman syurga. Diharapkan berhadirin hadirat bermuhibbin sekalian di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita memperbaiki dan memperbetulkan qasad dan niat kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada kelas pengajian kita pagi ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab penawar bagi hati, muka surat apa? Yang ada kitab, tengok kitab. Muka surat apa penawar bagi hati? Rumi. Alhamdulillah. Seratus 19. Apa ayat dia? Apa ayat dia? Belum mula ini ayat situ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala firman Allah Ta'ala dulu sebelum ni, muka surat 119 ataupun 118. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan. Ayat ini Allah Ta'ala nak menegur, ayat ini Allah nak mengingatkan hamba-hambanya yang memiliki di dalam hati sifat kasih akan kemegahan,
Maka kata Allah Ta'ala, firman Allah, barang siapa ada ia mengkehendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasannya perhiasan dunia, nescaya, jawab bagi barang siapa, nescaya itu jawab dia, barang siapa ni, sama ada hambanya yang laki-laki ataupun yang perempuan, muslimin muslimat, suami ataupun isteri ataupun ibu bapa ataupun anak-anak, masuk dalam erti barang siapa. Barang siapa ada ia barang siapa mengkehendaki dengan amalnya. Amal ni macam-macam jenis amal. Sembahyang, puasa, menuntut ilmu, menutup aurat, menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, menjalankan tanggungjawab dan ketaatan terhadap isteri, ataupun kalau isteri menunaikan tanggungjawab sebagai isteri, mentaati perintah suami yang tidak menyalahi dengan perintah Allah. Itu ibadat, itu amal. Itu amal. Kita berusaha bekerja mencari rezeki ini pun sebahagian daripada amal. Maka seandainya setiap amalan yang kita kerjakan tadi, yang kita harapkan kesenangan hidup dunia, yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita mendapat kebahagiaan dunia, kesenangan dunia, keselesaan dunia, puji-pujian daripada makhluk, itu masuk dalam erti kata mengkehendaki akan dengan amalnya akan hidup dunia. Dan perhiasannya perhiasan dunia, puji-pujian itu masuk dalam perhiasan. Kita berusaha menjadi, kita berhijrah, kita berusaha, tapi yang kita niatkan adalah mana? Puji-pujian, supaya orang menghormati kita, supaya orang bersangka baik dengan kita, supaya kita dipandang mulia, takut dibenci, takut dicela oleh manusia. Ataupun kita membuat sesuatu amalan mengharapkan balasan daripada orang-orang yang kita melakukan kebaikan. Kalau isteri, dia berkhidmat, bersusah payah, berkorban dalam rumah tangganya untuk mentaati suaminya, tapi yang diharapkan balasan baik daripada suami. Dia mengharapkan balasan baik daripada suami dengan sebab kebaikan yang dia buat terhadap suami dan anak-anak dia. Bukan yang diharapkan redha Allah, bukan. Tu mengharapkan balasan makhluk. Setiap kebaikan, kebajikan yang kita buat, kita harap dibalas balik oleh makhluk dengan kebaikan juga. Kalau sebagai suami, dia menjalankan tanggungjawab, mencari rezeki, mencari nafkah dan sebagainya untuk anak isteri dia, dia mengharapkan perbuatan baik dia terhadap anak isteri dibalas dengan kebaikan oleh anak isteri dia. Bukan dijalankan tanggungjawab itu kerana Allah, bukan. Bukan yang dicari redha Allah, tapi yang diharapkan balasan baik daripada makhluk. Makhluk ni manusia, isteri kita makhluk, anak-anak kita makhluk, suami kita tu makhluk. Jadi apabila kita melakukan amal, bila kita beramal, sama ada sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, mengaji, menuntut ilmu, mengajar, bersedekah, itu semua amal. Berdakwah itu amal, berhijrah itu amal.
tapi di dalam hati kita ada niat keduniaan. Mudah-mudahan kebaikan amal yang kita buat tadi diberi balasan atas dunia, disanjungi, dihargai oleh makhluk, kebaikan kita dibalas dengan kebaikan semula. Bukan kita mengharapkan redha Allah, bukan. Nescaya kami, kata Allah, sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia. Allah akan bagi apa yang kita niatkan dengan amalan kita tadi. Kita beramal nakkan pujian, Allah akan menjadikan makhluk memuji kita. Kita beramal mengharapkan penghargaan, maka Allah Ta'ala akan menjadikan hamba-hamba Allah itu menghargai kebaikan kita, berterima kasih kepada kita. Dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu di dalamnya, di dalam dunia. Allah akan balas apa yang kita nak, Allah akan balas. Allah akan balas apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan dengan amal kita itu akan dibalas oleh Allah di dalamnya dalam dunia. Tapi ingat, bermula mereka itu yang beramal kerana selain Allah Ta'ala tadi, bermula mereka itu, yakni mereka yang barang siapa tadi itu yang menghendaki dengan amalnya kehidupan dunia dan perhiasan dunia, yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka Allah, azab Allah. Di dunia Allah bagi apa yang dia nak, dia melakukan kebaikan. Kalau suami dijalankan tanggungjawab dia, tapi bukan kerana Allah, bukan nak cari redha Allah, nak dibalas baik oleh anak bini dia. Kalau ibu bapa, dia nakkan pengorbanan dia dibalas dengan kebaikan oleh anak-anak dia, bukan kerana nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Dia harapkan bila anak-anak ni besar besok tolong dia, bagi duit dan sebagainya. Itu yang diharapkan dengan daripada anak-anak tadi. Jadi dia bersusah payah mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak, yang diharapkan anak-anak tadi membalas kebaikan dia, bukan nak mencari redha Allah dah. Maka Allah Ta'ala akan bagi, Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita nak. Tapi ingat, di hari kiamat tidak ada balasan kebaikan dan kebajikan, melainkan api neraka Allah. Dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu. Batal maknanya tidak diterima oleh Allah. Allah tak terima sebab apa? Niatnya tidak ikhlas di dalam menjalankan tanggungjawab yang dipikulkan oleh Allah. Apa yang dibuat tu Allah tak terima, kerana niatnya bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Siapa yang suruh kita buat baik pada anak bini kita? Allah yang memerintahkan. Makna itu perintah Allah. Kita buat baik pada anak bini kita, cari rezeki yang halal, itu adalah perintah Allah, maka kita tunaikan. Tapi yang kita harapkan bukan balasan baik daripada Allah, kita mengharapkan balasan baik daripada makhluk tu. Kalau isteri dia menjalankan tanggungjawab dia taat kepada suami dia berkorban macam-macam, tapi maknanya dia menunaikan tanggungjawab kepada suami tadi itu merupakan perintah Allah. Allah memerintahkan dia sebagai seorang isteri, itu tanggungjawab dia mentaati suami, sejahat apa pun suami dia, sejahat apa pun suami dia, semaksiat apa pun suami dia. Suaminya kaki judi, suaminya minum arak, suaminya tak solat, suaminya kaki perempuan, tapi tanggungjawab yang Allah pikulkan ke atas isteri, dia wajib taat pada suami dia selagi arahan suami dia tadi tidak melanggar syariat. Adapun kejahatan dan kemaksiatan suami tadi itu terhadap Allah, minum arak, berjudi dan sebagainya, itu urusan suami dengan Allah. Bukan itu merupakan satu lesen bagi isteri untuk menderhakai suami dia apabila suaminya melanggar perintah Allah.
Begitulah juga contohnya kita dengan ibu bapa. Contohnya ibu bapa tak solat, ibu bapa melakukan maksiat, tetap wajib anak-anak mentaati, menghormati ibu bapa dia, sebab itu perintah Allah terhadap diri dia. Dia tak boleh menjadikan satu lesen untuk dia biadab kepada ibu bapa dengan sebab ibu bapa tak solat, dengan sebab ibu bapa dedah aurat, dengan sebab ibu bapa kaki maksiat. Merupa dia nak menjadikan itu satu jalan untuk dia menderhakai ibu bapa, tak boleh. Kemaksiatan ibu bapa itu urusan dia dengan Allah. Kita sebagai anak wajib taat, wajib hormat, wajib maknanya berakhlak dengan ibu bapa kita. Tetap tak boleh kita nak tinggi-tinggikan suara, nak tengking-tengking, tak boleh. Walaupun ibu bapanya peminum arak sekalipun, dia kena jaga adab dan akhlak dia. Itu perintah Allah. Tiba-tiba kita buat benda tu mengharapkan balasan dunia, bukan nakkan redha Allah. Maka Allah tolak kebaikan dan kebajikan yang kita buat, kerana amalan kita itu tidak ikhlas. Dengan sebab itu Allah Ta'ala mewajibkan kita ikhlas di dalam ibadat. Di antaranya kenapa? Supaya kita tidak kecewa di atas dunia. Kenapa kita seringkali kecewa? Kerana kita mengharapkan balasan baik daripada manusia. Kita buat baik dengan anak bini kita, tahu tunaikan tanggungjawab begini dan begitu, tiba-tiba sebaliknya yang kita dapat. Ditohmah, difitnah, dimaki hamun contohnya. Maka kita akan kecewa, kerana kita mengharapkan kebaikan yang kita buat terhadap anak isteri kita tadi, kita mengharapkan balasan baik daripada mereka. Tiba-tiba kita tak dapat apa yang kita nak. Jadi kita kecewa sebab apa? Niat kita buat baik, berbuat ibadat, berbuat baik, menunaikan tanggungjawab kepada anak isteri tadi, bukan kerana nak mencari redha Allah. Tapi seandainya niatnya benar, betul nak mencari redha Allah, dia tak akan bimbang, dia tak akan kecewa seandainya kebaikan dan pengorbanannya tidak dihargai oleh orang lain. Sebab dia yakin dengan apa yang Allah janji. Dia yakin dia tetap dapat pahala yang Allah janjikan, dia tetap akan dapat kebajikan yang Allah janjikan, meskipun kebaikannya tidak dihargai oleh orang lain. Begitulah juga isteri, dia berkorban pagi, petang, siang, malam, korban perasaan, korban begini, korban begitu, mengharapkan apa tadi? Mengharapkan balasan baik daripada suami dia. Dia harap benda tu, bukan harap redha Allah, dia harapkan apa? Dia mengharapkan balasan baik daripada suami dia. Tiba-tiba suaminya tidak membalas kebaikan isteri tadi dengan kebaikan, lalu dia pun kecewa dah. Kenapa dia kecewa? Kerana niatnya membuat taat pada suami tadi bukan untuk mencari redha Allah. Jadi dia kecewa tu sebab dalam Islam disuruh ikhlas ibadat. Ibadat ni bukan je semayang. Taat suami itu ibadat. Cari nafkah halal untuk anak bini itu ibadat. Bukan ibadat ni semayang, puasa, zakat, haji, umrah saja. Ibadat. Apa yang Allah perintahkan atas diri kita tu ibadah lah tu. Pengabdian diri hamba terhadap Allah. Allah suruh taat suami, dia taat suami. Allah suruh cari nafkah halal untuk anak bini, dia cari nafkah halal untuk anak bini dia. Tu taat kepada Allah, tu mengabdikan diri kepada Allah. Jadi seandainya pengabdian diri kita ni kepada Allah dengan keadaan niat kita bukan nak mencari redha Allah, bukan niat nak mengabdikan diri kepada Allah, kita merasakan kita memperhambakan diri kita terhadap makhluk, ini musibahnya, fitnahnya akan kita perolehi di dunia lagi dah. Itu belum akhirat lagi. Di dunia kita dapat dah balasan buruk dia, kecewa dan sebagainya. Bagi orang yang ikhlas, dia tak akan rasa kecewa, dia tak akan rasa menyesal melakukan kebaikan meskipun kebaikannya tidak dihargai. Faham ni? Jadi betulkan balik niat kita tu.
Betulkan balik niat kita, dalam apa sahaja amal kebaikan yang kita buat, kita niat dalam hati nak mencari redha Allah. Mudah-mudahan aku diredai oleh Allah, meskipun kebaikan aku dibalas dengan kejahatan, meskipun kebaikan aku dibalas dengan maki hamun dan sebagainya. Aku harapkan Allah redha kepada aku. Itu baru betul. Baru kita tak akan kecewa dengan kebaikan yang kita buat, baru kita tak kecewa dengan kebaikan yang kita buat pada orang. Kita tak kecewa sebab niat kita nak redha Allah. Allah tidak mungkir janji, pasti akan dapat redha Allah, pasti akan dapat pahala dan kebajikan. Tapi hati kita ni selalu bergantung kepada selain Allah, tu jadi macam tu. Jadi dalam agama ni dah ada undang-undang dia. Bila kita tak nak taat dan ikut undang-undang tadi, maka kita akan dapatlah musibah dia. Itulah di antara musibah dia. Selalu kita kecewa, putus asa dan sebagainya. Sebab hati kita tu salah tempat kita gantungkan. Kita tak sedar, contohnya dalam khidmat dalam rumah tangga tu adalah ibadat juga. Kita tak sedar, yang kita ingat ibadat semayang. Semayang mesti niat kerana Allah, nak cari redha Allah. Ada pun selain daripada tu kita buat baik kepada orang lain, ini kita gantungkan kepada orang lain. Dibetulkan balik. Sungguh orang yang ikhlas, dia akan rasa, dia akan dapat rasa kemanisan ibadat. Dia akan seronok dengan ibadat yang dia buat. Dia akan seronok sebab dia yakin dia akan dapat apa yang diniatkan dari, iaitu mana? Redha Allah, ampunan daripada Allah, kebajikan daripada Allah. Itu rahsia dia. Itu rahsia. Kenapa kita tengok Nabi SAW tetap melakukan kebaikan walaupun dimaki, hamun, difitnah, ditohmah dan macam-macam. Begitulah juga orang salafus soleh. Kenapa mereka tetap melakukan kebaikan meskipun kebaikan mereka tidak diterima oleh manusia? Sebab hatinya tu mengharapkan redha Allah, balasan baik daripada Allah, bukan balasan baik daripada makhluk. Jadi salah kita sekarang ni, kita buat apa saja kebaikan, kita harap kebaikan daripada makhluk, dapat balasan baik daripada makhluk. Sebab tu kita jadi kadang-kadang rasa kecewa dengan kebaikan yang kita buat, menyesal dengan kebaikan yang kita buat. Salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Allah suruh gantungkan hati kepada Allah, kita gantungkan hati kepada selain Allah. Itu salah kita. Kita tak boleh nak salahkan orang, salahkan diri kita dulu. Sebab cara kita beribadat tadi tak mengikut undang-undang yang Allah perintahkan. Itu salah kita. Moga Allah bagi taufik. Dunia ni ibadat, tempat ibadat. Sambil-sambil kita mengaji, belajar ni, sebenarnya kita dalam latihan. Sebab tu jangan ada sikap putus asa. Allah akan tunjukkan kesalahan kita. Allah nak sedarkan kita di mana salah kita. Tu di antara niat kita mengaji, belajar, supaya Allah tunjukkan salah kita agar dapat kita baiki. Oh, patutlah selama ni aku selalu kecewa rupanya. Niat aku selama ni buat baik kepada anak bini, aku harap dia orang balas baik. Bukan harap balasan baik daripada Allah, harap balasan baik daripada anak bini. Sebab tu bila kita buat baik, anak bini tak balas baik, kita jadi kecewa, jadi stres, rasa menyesal aku buat baik dengan korang ni, rasa menyesal buat baik dengan korang ni. Aku harapkan begini tapi dapat begitu. Jadi betulkan balik niat kita, taubat balik, istighfar balik. Allah Maha menerima taubat. Dan mereka itu dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Tak ada pahala kita. Kalau begitulah niat kita buat baik kepada sesiapa pun, bukan kerana nak redha Allah, kita tak akan dapat pahala kebaikan kebajikannya di hari kiamat besok, tak akan dapat. Dan batil barang yang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan. Nampak tak? Segala jenis kebajikan yang kita buat tu tidak diberi oleh Allah. Sebab apa tadi? Niat kita tu. Sebab tu Nabi pesan, innamal a'malu binniyat. Apa niat kita buat baik pada isteri? Apa
Apa niat kita buat baik pada suami? Apa niat kita jaga anak-anak? Apa niat kita? Adakah kerana anak-anak, ataupun adakah kerana suami, adakah kerana isteri, ataupun adakah kerana jiran, adakah kerana masyarakat? Betulkan balik niat kita. Aku buat ni kerana Allah. Orang nak balas baik tak balas baik, itu bukan persoalan. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan, kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup di dunia. Yang dinamakan apa tadi? Kemegahan tu di antara nikmat yang digemari oleh hawa nafsu di atas dunia. Dengan sebab itu kita tengok manusia berlumba-lumba mencari kemegahan tadi. Suka megah, suka orang pandang, suka orang tengok, suka orang sebut-sebut nama kita. Jadi megah, megah tu, suka bermegah-megah tu keinginan nafsu. Hidup atas dunia ni nak megah, nak orang tengok kita gah. Kita tak nak orang tengok kita hina, kita tak nak orang tengok kita keji, kita tak nak. Kita nak orang tengok kita, tengok dengan pandangan kemuliaan. Tengok. Kita nak orang pandang kita ni mulia. Itu kasih kemegahan. Sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Sifat yang dibenci oleh Allah. Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan dunia, dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya dunia. Dunia ni macam-macam perhiasan Allah jadikan. Perhiasan makna benda yang digemari, diingini oleh hawa nafsu. Itu perhiasan dunia. Dan ketahui olehmu wahai hamba Allah bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata semacam dengan harta. Tapi kita kena tahu juga bahawasanya Allah tidak mencela kemegahan itu semata-mata. Samalah seperti harta tadi. Allah tak cela harta tu. Allah tak cela harta. Yang Allah cela penyalahgunaan harta tadi, ataupun niat untuk memiliki harta tadi dengan niat yang salah. Contohnya kita nak banyak harta supaya dihormati oleh manusia. Situ tempat Allah cela. Tapi dia kalau nak banyak harta dengan niat nak mudah beribadat, nak bantu orang, nak tolong orang, nak keluar zakat, nak pergi haji umrah, maka tidaklah dicela oleh Allah. Ni kita nak banyak harta supaya dipandang mulia oleh orang. Tu salah. Situ Allah cela. Tapi kalau nak banyak harta supaya memudahkan ibadat, itu dipuji oleh Allah. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Ada juga kemegahan-kemegahan yang dipuji oleh Allah, dan berhajat kepadanya, kepada kemegahan tadi oleh manusia, seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji. Kita nakkan kemegahan, kita nak sangat benda-benda pangkat, jawatan, kedudukan contoh. Itu kemegahan. Kenapa? Apa niatnya? Apa niatnya? Niat kita nak jadi ketua tadi tu contohlah. Apa niat kita? Nak jadi pemimpin, nak jadi ketua contohnya. Nakkan pengaruh. Apa niat? Apa tujuan? Nakkan pengikut yang ramai. Apa niat? Apa tujuan? Maka iaitu kerana menyampaikan kepada yang dipuji. Contohnya dia nakkan kemegahan, nakkan pangkat, nakkan jawatan, nakkan kuasa. Niatnya untuk mudah mengubah keadaan yang maksiat kepada taat kepada Allah. Dengan adanya kemegahan dan kekuasaan itu, mudah untuk dia mencegah perkara mungkar. Maka di situ dipuji oleh Allah, walaupun dia kasih kepada kedudukan dan kemegahan tadi.
Dia nak sangat jadi ketua, dia nak sangat ada kuasa. Niat dia apa? Nak mencegah perkara mungkar, nak mengajak masyarakat mentaati perintah Allah. Maka itu dipuji. Maka perbuatan dia kasih akan kemegahan tadi pun dipuji oleh Allah juga. Jadi tak salah. Kita tak boleh nak kata barang siapa kasihkan kemegahan, kuasa, dibenci. Tak boleh. Tengok dulu apa niat dan matlamat dia nakkan kekuasaan dan kemegahan tadi. Apa niat dia? Kalau niatnya taat, maka dipuji oleh Allah. Kalau niatnya maksiat, dicela oleh Allah. Contohnya, saya nakkan kemegahan, saya nakkan kekuasaan, saya nakkan kedudukan, dengan niat saya supaya mudah untuk saya mencari harta kekayaan. Bila saya ada kemegahan, bila saya ada kedudukan, mudah untuk saya berseronok atas dunia. Nak berbandingkan dengan kita sewaktu tak ada kemegahan, payah. Nak mendapat harta pun payah kalau tak ada kemegahan. Tapi kalau ada kemegahan, senang dapat harta. Kadang-kadang dengan tanda tangan je kita boleh jadi jutawan. Kalau setakat kita tak ada kemegahan, tak ada pangkat jawatan ni, tanda tangan kita tak ada harga pun. Jadi saya nak sangat kedudukan pangkat jawatan tadi dengan niat supaya mudah untuk saya mencari ke dunia, maka dicelalah oleh Allah. Allah celalah. Tapi kalau nakkan kekayaan, nakkan kemegahan, kekuasaan dengan niat, bila aku ada kuasa, ada kedudukan, aku nak menggunakan kedudukan ini, kekuasaan ini untuk mengajak masyarakat taat kepada Allah. Sebab tanpa kuasa payah. Kalau tak ada kuasa tak boleh. Kita boleh bersembang dekat kedai kopi je. Nak bertindak tak boleh sebab tak ada kuasa. Kalau kat kampung dia nak sangat jadi pengerusi masjid contohnya lah, dia nak sangat dapat jawatan pengerusi masjid, tengok dulu apa niat. Niat saya, bila saya dapat jawatan pangkat menjadi pengerusi masjid, saya nak membersihkan masjid ni daripada fahaman-fahaman yang sesat. Maka pada ketika itu dipuji oleh Allah. Ataupun aku nak jadi pengerusi masjid supaya aku nak bawa pengaruh-pengaruh Wahabiyah masuk di masjid ni. Jadi saya ada kuasa, saya nak bawa orang-orang berpahaman Wahabi ni masuk mengajar di masjid saya. Maka itu dicela oleh Allah. Ataupun saya nakkan jawatan jadi pengerusi masjid ni supaya aku nak berhentikan ustaz-ustaz yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Aku nak berhentikan dia orang. Kalau itulah niatnya, dicela oleh Allah. Jadi kembali kepada niat lah. Kalau niatnya baik, nakkan kemegahan tadi, dipuji. Kalau niatnya jahat, dicela oleh Allah. Begitu. Maka yang itu dipuji seperti kemegahan seseorang di sisi raja. Dia nak kedudukan di sisi raja. Dia nak menjadi orang yang ada jawatan kedudukan di sisi pemerintah, maksudnya. Dia nak menjadi penasihat raja contohnya. Aku nak sangat jadi penasihat raja. Aku nak sangat jadi mufti lah. Mudah-mudahan aku dapat pangkat jadi mufti, ataupun aku nak sangat pangkat jadi tuk hakim. Kenapa? Aku nak menegakkan keadilan. Aku nak menghukum dengan hukum syariat contohnya. Ataupun aku nak mengambil kesempatan untuk memberi nasihat kepada raja supaya jangan menindas rakyat, supaya jangan melakukan kezoliman. Itu niatnya, nakkan kedudukan di sisi raja tadi. Maka dipujilah oleh Allah. Ini contoh, tengok, seperti kemegahan seseorang di sisi raja yang menolak dengan kemegahan tadi akan zalim. Jadi dia nak kedudukan di sisi raja tadi supaya dia boleh menasihati raja ataupun pemerintah tadi jangan melakukan kezaliman. Sebab kalau orang biasa tak boleh nak nasihat raja, tak boleh. Dia ada orang-orang yang tertentu. Ada orang tertentu. Dan yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu, dia nakkan kedudukan dalam istana tadi kerana dia nak memainkan peranan memberi nasihat, peringatan kepada raja tadi, supaya dia menjadi raja yang adil, supaya dia menjadi raja yang membenteras perkara mungkar. Maka itu dipuji oleh Allah.
Dan ketahui olehmu wahai hamba Allah yang beribadat bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu. Mana penawar dia? Dalam hati kita ni ada penyakit kasihkan kemegahan. Tu penyakit hati. Di antara jenis-jenis penyakit hati, kasih akan kemegahan. Apa ubat dia? Macam mana nak sembuhkan hati kita yang ada penyakit tu? Ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun, makna bercampur daripada ilmu dan amal. Makna yang pertama, kita mesti ada pengetahuan. Yang pertama, ubat dia, ramuan dia, penyakit hati kasihkan kemegahan ni, iaitu mana? Ilmu. Yang pertama mesti ada pengetahuan, ilmu. Maka dan satu lagi amal. Kena membuat sesuatu. Ada benda yang kita nak kena buat, bukan sekadar mengetahui. Ada benda yang kita nak kena buat. Maka digabungkan ni, ilmu dan amal. Digabungkan ilmu dan amal tadi, dia akan jadi ubat yang nak menyembuhkan penyakit kasih akan kemegahan di dalam hati kita tu. Apa yang dimaksudkan ilmu tadi? Ilmu yang bagaimana? Yang mesti diketahui oleh orang yang nak menyembuhkan penyakit hati kasihkan kemegahan tadi. Adapun ilmu, maka mengetahui ia hamba yang kasihkan kemegahan. Kita ni yang kasihkan kemegahan ni, kita kena tahu, bahkan kena yakin akan segala kebinasaannya. Kebinasaan di sebalik kemegahan tadi tu. Kita kena tahu, kalau kita ada kedudukan, kalau kita ada kemegahan, kalau kita ada pangkat jawatan, apakah kebinasaan yang ada di situ? Jangan fikir seronok aja. Jangan kita fikir seronok aja, bila aku kaya, bila aku megah, bila aku ada pangkat, nanti mudah nak berseronok, mudah nak cari harta dan sebagainya. Jangan fikirkan tentang situ. Kena fikirkan juga kebinasaan di sebalik pangkat jawatan, kedudukan, kemegahan tadi. Kena fikir juga. Yang bersegera di dalam dunia seperti, ni contoh seperti ni, nak bagi contoh kebinasaan di sebalik kemegahan tadi dah. Mana dia? Seperti dengki atasnya oleh manusia. Maknanya ada manusia yang takkan senang dengan kedudukan kita tu. Kita kena ingat. Contohnya kita nak sangat kedudukan tadi, kita kena ingat, bila kita dapat kedudukan, pangkat, jawatan, kekuasaan tadi, kita kena ingat, tidak semua manusia redha dengan kita. Pasti akan ada manusia yang berhasad, dengki dan iri hati dengan kedudukan kita. Jadi penyakit dengki ni bahaya. Daripada dengki tu, orang akan sanggup buat apa saja. Apa maksud dengki? Mengharapkan nikmat tu hilang. Mudah-mudahan nikmat, kemegahan, pangkat, jawatan, kedudukan tu ditarik, dicabut oleh Allah. Jadi bagi orang yang nak meluluskan kedengkian dia akan sanggup buat apa? Dia sanggup fitnah. Dengan fitnah tadi jatuh pangkat dia. Dibuang pangkatnya, ditarik balik pangkatnya. Orang akan sanggup memfitnah dengan sebab dengki tadi. Jadi kita ni ataupun hamba-hamba Allah yang sangat-sangat kasihkan kemegahan tadi, kena ingat, tu ilmu. Makna dia kena tahu, dia kena faham, dan dia kena yakin akan ada manusia yang dengki dengan dia. Maknanya dia tak akan tenteram. Walaupun dia ada kemegahan, kekayaan, dia tak akan tenteram, sebab akan sentiasa ada orang dengki. Kalau orang tak buat dengki dengan dia, orang akan buat dengki dengan anak bini dia. Kan banyak berlaku kita dengar, diugut begini, diugut begitu, dicolek sini, dicolek situ. Walaupun ada pangkat kedudukan, dah bila ahli keluarga kita tak duduk dalam keadaan selamat, jadi tak seronok juga. Walau hebat, walau kaya, walau megah pun, nak pergi mana-mana nak kena ada pengiring. Orang dengki. Kan boleh jadi kita dicolek ke, kena tembak ke, sentiasa kena ada pengiring kat mana-mana. Duduk di mana-mana pun dalam keadaan risau, bimbang, dalam ketakutan. Kalau tak ada pengiring jadi takut, seolah-olah pengiring tu yang menjaga nyawa dia.
Itu pengetahuan. Jadi siapa-siapa di antara kita yang kasihkan kemegahan ni, kena ingat orang akan dengki. Orang akan dengki. Walaupun kita buat baik, walaupun kita menggunakan pangkat jawatan kita tu tadi untuk buat kebaikan, tetap akan ada orang yang dengki. Tetap akan ada orang dengki. Dan menyakiti mereka itu manusiakan dia, dia akan disakiti. Dia akan disakiti oleh manusia. Manusia akan cari jalan macam mana dengki. Tak senang. Tanda-tanda dengki, tak senang, tak suka, tak seronok tengok orang lain dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat jawatan, dapat nikmat, dapat kebahagiaan. Kita tak suka tengok. Bila kita tak suka tengok, kita akan berusaha untuk menghilangkan kelebihan yang ada pada seorang tadi. Itu nama dengki. Habis pahala amal ibadah kita, sembahyang kita, puasa kita, haji kita, umrah kita. Kalau suami, kebaikan, kebajikan dia cari nafkah untuk anak bini, padam. Kalau isteri, kebajikan dia khidmat taat pada suami selama dia jadi isteri, padam. Sebab apa tadi? Dengki dan iri hati tadi. Na'udzubillah min zalik. Jadi syaitan ni dia memang macam tu. Setan, nafsu, dia memang dia tak suka tengok kita ni dapat banyak kebajikan. Dia akan cari jalan lain supaya kebajikan tu dihapuskan oleh Allah. Tu kita kena ingat. Sebab tu musuh kita syaitan, musuh kita nafsu. Kita buat baik banyak, macam-macam sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, taat suami, taat Allah. Yang suami pula jalankan tanggungjawab cari nafkah. Makna orang ni banyak kebajikannya di sisi Allah. Maka setan cari jalan lain. Bagaimana nak memusnahkan kebajikan ni? Macam mana nak jatuhkan balik kedudukan orang ni di sisi Allah? Daripada dia mendapat pangkat darjat yang tinggi, macam mana nak jatuhkan kedudukan di sisi Allah? Sebab tu penyakit hasad dengki ni sifat syaitan, sifat iblis. Dengki. Jadi dihasut kita. Dihasut kita supaya jadi orang yang suka mengumpat. Sebab Nabi dah bagi tahu orang mengumpat ni pahalanya akan dipindahkan. Dihasut kita supaya berdengki, iri hati, supaya pahala amal kebaikan kita tadi dipindahkan, dimusnahkan oleh Allah. Dia cari jalan lain. Dia tak dapat halang kita buat amal soleh, dia akan cari jalan merosakkan pahala amal soleh kita. Jadi jangan kita ingat bila kita dah berjaya lawan nafsu. Nafsu kata tak payah semayang, kita lawan-lawan boleh semayang. Nafsu kata tak payah mengaji, kita lawan-lawan boleh mengaji. Kita belum selamat lagi. Kita belum selamat lagi. Kerana syaitan akan mencari jalan bagaimana nak memusnahkan pahala-pahala amal yang kita buat. Itu yang dia kata kena perang, kena peka. Bagaimana perangkap yang dipasang oleh nafsu syaitan tadi. Kena buanglah. Kalau tak, kita balik akhirat dalam tak ada kebajikan. Walaupun di dunia orang nampak macam kita ni suami yang baik, semua orang kata dia tu suami yang baik, dia tu jalankan tanggungjawab. Bukan tu saja, banyak bersedekah, rajin ke masjid. Dia tu pula isteri solehah tu, baik tu, taat suami tu. Lepas tu pemurah pula. Kata orang, rupa-rupanya di sisi Allah tak ada apa dah. Kosong pahala amal ni. Rugi dah. Penat tak buat amal. Kita nak tak balik dalam keadaan nanti di hari kiamat kita balik alam barzah tak ada bekal kebajikan. Nabi sebab tu kena yakin dengan Nabi. Yakin dengan apa yang Nabi kata itu benar-benar berlaku. Itulah perlunya keimanan tadi. Bila orang tu yakin nasib pahala kebajikannya akan dimusnahkan, maka timbul dalam hatinya rasa takut. Kalau aku berdengki, takut nanti habis pahala kebajikan aku. Seandainya aku mati dalam keadaan demikian, na'udzubillah, habislah, baliklah aku akhirat dalam keadaan tidak membawa bekalan. Yang aku bawa balik dosa, na'udzubillah.
Jadi jangan kita ingatkan nafsu kita tu. Nafsu kita memang dia akan cari jalan supaya kita ni binasa di hari kiamat, binasa dalam alam barzah. Dia akan cari, dia akan usaha. Kata ulama, nafsu dan syaitan ni dia macam harimau. Dia kalau serang kita, dia serang kita daripada pihak hadapan, kemudian dia gagal, lepas tu dia lari, jangan kita ingat dia lari, dia akan pintas kita di sebelah belakang pula. Itu tabiat nafsu. Itu tabiat nafsu. Jangan kita ingat bila dia datang hasut kita boleh lawan, kita kata wah selamat dah. Belum, dia akan pintas ke jalan lain pula. Macam tabiat harimau akar. Kata ulama, tabiat dia macam harimau akar. Harimau akar tu bila dia nak serang musuh, dia serang daripada depan, tak dapat, dia lari. Tapi bukan nak dia lari tempat lain tu, dia cari jalan lah, dia nak serang pada sudut lain pula. Macam tadilah, dia halang kita semayang, kita dapat semayang. Dia halang kita mengaji, kita dapat mengaji. Dia ajak kita dedah aurat, kita dapat tutup aurat. Dia tak puas hati, dia akan pintas ke lain pula. Dia hasut kita menjadi orang yang mengumpat, hasut kita jadi orang berdengki, supaya musnah juga amal sembahyang dan sebagainya tadi. Tu. Itu kita kena tahu. Kena takut. Jangan kita ni hanya takut tak ada duit, takut hilang duit, takut muflis tak ada duit atas dunia. Kena takut kalau tak ada kebajikan kita mati besok. Itulah masalah kita ni, kita hanya takutkan kebinasaan dunia saja. Tak boleh makan mewah, tak ada duit banyak, hilang duit, harta kena rompak, itu kita takut. Tapi pahala kebajikan kita kena rompak, kita tak takut. Pahala kebajikan kita Allah padamkan, kita tak takut. Belasan dan puluhan tahun pahala amal tu Allah padam semua. Bukan cerita dongeng, bukan cerita main-main, padam sungguh-sungguh, kosong. Buku amalan kita tu kosong. Bukan Nabi cakap tu kerana nak menyedapkan hati ataupun nak menakut-nakutkan saja. Memang begitulah hakikatnya yang berlaku. Kita sebagai orang beriman, maknanya kena yakin benda tu memang jadi. Kalau kita berdengki sesama, Allah padam kebaikan kita. Ibaratnya selama kita hidup ni memang tak pernah buat kebaikan lagi pun. Ibaratnya begitu. Cuba kita fikirkan, daripada akil balik sampai sekarang kita buat macam-macam amal ibadah. Tiba-tiba hari ini Allah padamkan semua. Jadi bererti seolah-olah kita tak pernah beribadat sejak daripada akil balik. Padahal tak tahu dah berapa puluh ribu, ratus ribu rakaat dah kita semayang. Quran dah banyak dah kita baca. Tapi tak ada kebajikannya. Sebab apa? Dah dipadam oleh Allah, kerana dalam hati kita ada iri hati dan dengki, mengumpat. Kita kena ingat tu, nasib kita selepas mati. Memang di sini memang syaitan akan hasut kita supaya membuat sesuatu yang memuaskan hati kita, supaya nanti kita dibenci oleh Allah. Kena ingat baik-baik, kena ingat baik-baik. Jadi jangan, kalau ada apa-apa masalah, Allah Ta'ala pesan apa? Kembali kepada Al-Quran. Kembali balik kepada petunjuk Allah. Bila apa sahaja berlaku salah silap, apa sahajalah dalam dunia ni, apa sahaja masalah, bila jumpa masalah, kembali kepada petunjuk Allah. Allah suruh bagaimana. Bila hadapi masalah macam ni, cara nak menyelesaikan macam mana? Yang Allah suruh. Jangan kita selesaikan masalah tu dengan emosi. Yang isteri selesaikan masalah dengan emosi isteri, yang suami selesaikan masalah dengan emosi suami. Dia tak akan dapat kebenaran sampai bila-bila. Sebab tu Allah suruh kembali kepada petunjuk Allah. Apa yang Allah suruh. Kita tak akan dapat kebaikan dan kebajikan selagi kita tak kembali kepada petunjuk Allah tadi. Kita sebagai orang beriman kena percayalah benda tu.
Itu maknanya apa yang Allah perintahkan atas diri kita. Apa sahaja masalah dalam dunia ni, kalau kita tak kembali balik kepada petunjuk Allah, kita akan dapat kebinasaan dia. Kita akan dapat kebinasaan dia. Dan susah ia pada memeliharakan kemegahannya daripada hilang. Payah bila kita dah ada pangkat, jawatan, kedudukan, nak kekalkan kedudukan tu payah, takkan boleh bertahan lama. Sebab apa? Sebab yang namanya kemegahan tadi itu adalah benda baharu, makhluk Allah. Kemegahan kita itu makhluk Allah. Dia boleh ada dan dia boleh hilang. Sebab tu kita ni sentiasa berhajat kepada Allah. Orang yang ada pangkat jawatan, dia berhajat kepada Allah supaya apa? Allah mengekalkan kedudukan dia. Betul tak? Orang yang sekarang ni dia ada kemegahan, dia ada kedudukan, dia berhajat kepada Allah. Hari-hari doa, ya Allah, kekalkanlah kedudukan aku ni. Kekalkanlah kedudukan aku, jangan kau turunkan, jangan diturunkan pangkat aku, jangan ditukarkan dan sebagainya. Dia berhajat kepada Allah supaya Allah mengekalkan kedudukan dia. Yang tidak ada pangkat jawatan berhajat kepada Allah supaya dinaikkan pangkat dia. Begitulah kita ni sentiasa berhajat kepada Allah. Yang taat berhajat kepada Allah supaya Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik kepada dia agar dia sentiasa taat. Yang sedang melakukan dosa dan maksiat berhajat kepada Allah agar diberi pertolongan, taufik supaya dapat meninggalkan maksiat dia tadi. Jadi kita ni sentiasa berkehendak berhajat kepada Allah, sentiasa. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang agar kemegahannya dengan berubah hati manusia. Siapa yang mengangkat kita sehingga kita boleh duduk di tempat tu, memiliki pangkat jawatan tu? Manusia yang memilih kita, contoh. Maka orang yang ada kedudukan pangkat ni dia akan takut. Takut manusia berpaling arah, takut hati manusia berpaling daripada dia. Saya tak akan boleh duduk menjadi sebagai ketua di sini kalau contohnya tuan-tuan perempuan ni berpaling hati dah. Semua pakat-pakat buat demonstrasi contohnya. Makna nak suruh saya letak jawatan. Supaya saya berhenti ataupun pindah tempat lain contohnya, ataupun dibuang kedudukan. Jadi saya sebagai orang yang ada pangkat jawatan, saya takut. Kalau macam orang tu dia hebat dengan perniagaan dia, dia maju, dia hebat, dia mendapat kemegahan dalam bentuk perniagaan, dia takut kalau seandainya Allah palingkan hati manusia, tak nak dah berurusan dengan dia. Kenapa kita boleh kaya? Kenapa orang banyak beli barang-barang kita? Sebab Allah arahkan hati manusia datang berurusan dengan kita. Kita kena ingat, setiap pelanggan-pelanggan yang datang tu, yang berurusan dengan kita, itu adalah dengan pertolongan Allah. Boleh tak Allah palingkan balik hati manusia? Allah palingkan, manusia tak nak dah berurusan dengan kita. Agak-agak selama mana pangkat yang kita dapat tadi. Sebab tu jangan kita sombong. Jangan sombong. Allah kalau palingkan hati manusia, habislah kita. Habis, tak ada orang nak teringin nak berurusan dengan, nak berurus niaga dengan kita. Orang tinggalkan kita dah. Kalau contohlah perniagaan, kadang-kadang ada orang ni bila dia berniaga maju, dia jadi sombong. Dia kena ingat tu. Kemajuan kekayaan itu, kemajuan perniagaan itu adalah semata-mata rahmat Allah je. Allah tolong ya. Dan Allah Ta'ala mana tadi akan hilang kemegahan dengan berubah hati manusia. Dan Allah Ta'ala mana, padahal Allah Ta'ala itu muqallibal qulub. Allah Ta'ala itu Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Daripada benci Allah boleh ubah jadi kasih. Daripada kasih Allah boleh ubah jadi sebenci-bencinya. Daripada pemaaf Allah boleh ubah hatinya jadi pendendam. Yang pendendam Allah boleh ubah hatinya jadi pemaaf. Itu kekuasaan Allah. Selama ni dia pemaaf. Tidak mustahil Allah ubah hatinya jadi pendendam. Tak mustahil. Tak mustahil.
dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, nescaya tiada berkekalan ia kerana ia akan mati. Kena ingat, contohlah kita ni memiliki pangkat jawatan kemegahan, sampai mana-mana saja kita lalu orang pakat sujud semuanya. Masya Allah, punyalah hebat pangkat kedudukan dia. Keluar pekan Masjid Tanah semua sujud, punya besar pangkat dia. Dengan polis-polis pun sujud. Oh, dia kata hebat. Kau tengok aku kalau keluar pekan semua sujud, hebatnya. Kau kena ingat, takkan berkekalan tu, akan hilang juga pangkat. Meskipun kemegahan kau sampai macam tu sekali, satu masa akan hilang juga. Dengan makna apa? Apabila kau mati, kau akan tinggalkan benda tu. Bila kau mati, hilanglah kemegahan, kehebatan, kemasyhuran. Habis dah, mati dah, habis. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Begitulah juga, bukan kita saja yang mati, yang sujud kepada kita tu pun mati juga. Yang kasih kepada kita tu pun mati juga. Yang menyokong kita tu pun mati juga. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa. Maksudnya, untuk apa? Untuk apa yang kita ni kasih sangat kemegahan dunia ni? Setelah kita tahu kemegahan dunia ni boleh mendatangkan kemudaratan, kesusahan, kepayahan juga dalam hidup kita. Dan dia juga dan tak berkekalan sampai mati. Dah tu kenapa yang nak sangat? Maksudnya begitu. Kenapa yang nak sangat tu? Kenapa yang nak sangat, laparkan sangat kedudukan, pangkat, jawatan, kemegahan tu? Ni yang dimasukkan tadi. Ubat dia yang pertama ilmu. Kita kena tahu. Jangan fikirkan seronok je bila aku dapat pangkat, jawatan, kedudukan. Jangan fikirkan yang seronok je. Kena tahu juga ada benda yang tak seronok juga. Di antaranya mana? Orang akan dengki. Bila orang dengki, orang akan sanggup buat apa saja, membunuh, memfitnah. Macam-macam orang akan sanggup buat. Kita tengoklah berita-berita yang berlaku ni. Kita tengok banyak dah contoh. Kawan khianat, rakan kongsi khianat. Sebab tu tadi. Tu di antara benda-benda negatif yang kita akan tempuh. Meskipun kita ni ada kemegahan dengan niat yang baik. Kita ada pangkat jawatan, tapi niat kita baik. Akan ada tu pihak di sebelah sana tu yang tak senang dengan kebaikan yang kita nak buat. Dia akan cari jalan untuk menjatuhkan pangkat kita. Dia takkan suka tengok kita menyebarkan kebaikan. Contoh si A ni, dia ada pangkat jawatan. Dengan dia ada ni, contoh dia tutup pusat-pusat maksiat. Contohlah, apabila ni dia ada kuasa, tempat tu sebelum banyak maksiat, tapi bila dia duduk situ, dia gunakan kekuasaan di pangkat dia, maknanya mencegah perkara-perkara mungkar di situ. Ada tak orang yang akan dengki dengan dia? Akan ada. Makna golongan yang sukakan maksiat, golongan yang sukakan maksiat akan berdengki dengan dia. Golongan yang sukakan maksiat tak suka orang macam ni ada jawatan, kerana nak membuang benda-benda yang jahat-jahat tadi. Sebab yang jahat-jahat ni nakkan benda-benda maksiat. Tiba-tiba kita pula duduk ke atas, kita ada pangkat jawatan, kita nak buang benda-benda maksiat, nak buat benda-benda taat. Jadi golongan yang sukakan maksiat akan berdengki. Bila berdengki, dia akan sanggup buat apa saja. Dia akan cari jalan macam mana nak jatuhkan balik orang ni supaya naik orang-orang kita dan boleh menyebarkan balik benda-benda maksiat, buat balik tempat-tempat maksiat. Akan ada macam tu, pasti, mesti. Tu yang kata dunia tadi tu, taknya sedap dunia dunia ni penuh dengan. Kemudian apa lagi? Pangkat itu akan hilang apabila hati manusia berubah. Sehebat mana pun kita akan tinggalkan, kita akan mati. Jadi apalah sangat nakkan kemegahan tu, yang sampai sanggup memfitnah, nak dapatkan kedudukan tadi, sanggup memfitnah, sanggup saling menjatuhkan. Nakkan kemegahan tadi, belum dapat lagi, belum dapat, usaha nak dapatkan kemegahan tu, sanggup memfitnah. Asalkan aku dapat pangkat tu, asalkan aku dapat jawatan tu, asal aku dapat kedudukan tu.
Halal haram tolak tepi, fitnah pun fitnah lah, santau pun santau lah, tak peduli sampai sanggup. Padahal meskipun kita dapat dengan usaha-usaha jahat tadi, kita dapat pangkat jawatan, akhirnya kita mati juga. Habis itu ilmu. Ilmu. Jadi kita kena tahu, kita kena faham, itu di antara perkara yang tak baik yang kita akan jumpa apabila kita ada kemegahan. Dan ada pun amal, maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Itu mana? Jangan nak menunjukkan kita punya kemegahan tu. Maksudnya meskipun kita ada pangkat jawatan, jangan nak menunjukkan kemegahan pangkat jawatan kita tu. Tu maksudnya barang yang harus menggugurkan pangkat, makna menjadikan kau tu rendah pada sisi manusia. Walaupun kau ada pangkat jawatan yang tinggi, tapi manusia tengok kau biasa je. Tu maksud dia. Kau tak menzohirkan kehebatan kau tak menzohirkan pangkat dan kedudukan kau, bahkan manusia tengok kau macam orang biasa je, padahal kau ada pangkat jawatan, kau ada kemegahan. Itu amal. Seperti barang yang diceritakan bahawanya seorang raja menziarahi ia akan seorang yang zahid, yang sangat zahid. Zahid ni makna apa? Orang yang bencikan perkara-perkara yang tidak ada sangkut paut dengan ibadat. Orang zuhud lah. Zuhud yang sebenar-benar adalah tidak ada keinginan di dalam hati terhadap sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Itu zuhud maksudnya. Bukan menahan bukan menahan keinginan dunia. Kalau menahan keinginan dunia itu belum zuhud lagi. Contoh keinginan nafsu kita, nak megah-megah, nak mewah-mewah, nak kaya-kaya. Ada keinginan tu. Pakaian nak megah-megah, kedudukan nak megah-megah, rumah nak megah-megah, kenderaan nak megah-megah, makan nak mewah-mewah, perhiasan nak mewah-mewah. Ada keinginan tu. Cuma kita tahan, tak nak. Tapi ada keinginan. Itu bukan zuhud. Kata ulama itu muqaddimah zuhud. Baru duduk kat pintu baru. Tak masuk lagi dalam golongan orang yang zuhud dengan dunia. Yang sebenar-benar zuhud macam mana? Tak ada ingin langsung. Tak ingin. Kau ceritalah pasal pakaian mewah, dia tak ingin. Kau ceritalah pasal makan mewah, dia tak ingin. Kau ceritalah pasal rumah mewah, dia tak ingin. Kau ceritalah pasal benda yang mewah-mewah, yang megah-megah, yang tak ada hubung kait dengan ibadat, dia tak ingin. Tak ada dalam hati dia keinginan tu. Jadi dia tak kalut, dia tak risau. Kalau dia tak kaya pun dia tak risau. Dia tak ada kenderaan hebat pun dia tak risau. Dia tak ada rumah hebat pun dia tak risau. Sebab apa? Dalam hatinya tak ingin. Berbeza dengan kita ni yang hati tak ada zuhud ni, kita penat berlawan dengan keinginan tadi. Nak kaya, nak mewah, nak banyak duit. Kita tahan, tak mau. Nanti aku akan sibuk dengan urusan dunia, nanti aku tak ada masa nak beribadat. Makna penat berlawan. Faham tak? Bila keinginan tu ada, kita nak kena berlawan, penat nak berlawan tu. Contoh beginilah, kita buat nafsu kita nak suka makan banyak, nak makan banyak. Kita kata tak nak lah, nanti kalau makan banyak jadi gemuk. Jadi penat nak lawan perasaan tu tadi tu. Penat. Pantang tengok makanan je nak makan mewah. Jadi kita ni tahan. Jadi penat nak menahan. Boleh faham tak? Bila ada keinginan, tapi kalau tak ada keinginan, tak ada berlawan. Jadi hatinya jadi tenang, hatinya jadi aman, hatinya jadi tenteram. Tak sibuk nak berperang, nak berlawan dengan keinginan tadi tu. Contoh kalau nak makan banyak, berlawan, tak nak, aku tak nak, nanti aku sakit, nanti jadi penyakit gini, nanti aku jadi gemuk dan sebagainya. Penat dia nak berlawan. Tapi orang yang tak ada keinginan dengan nak makan tadi, dia tak heran, tak ada terfikir nak berlawan apa, memang dia tak mau. Itu zuhud maksudnya. Kau ceritalah pasal perhiasan mewah-mewah, dia tak ada rasa apa pun.
Kau ceritalah pasal pangkat jawatan megah-megah, kenderaan mewah, rumah mewah, dia tak peduli. Sebab dalam hatinya tak ada keinginan, kerana benda tu tak ada hubung kait dengan ibadat dia. Tu baru zuhud yang sebenar-benar. Tak ingin. Ada ke tak ada, dia tak peduli. Ni cerita orang zuhud. Dia ada pangkat, darjat, kedudukan di sisi Allah. Pangkat zuhud. Dia orang zuhud. Baik. Bahawa seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid, maka tak kala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja. Bila ulama tadi, orang soleh yang zuhud tadi tahu yang raja nak datang ziarah dia, bila raja nak datang mestilah ada orang bagi tahu supaya buat persiapan. Nak bagi tahu raja tak datang, kan raja datang kita tak ada rumah pula. Mesti ada orang bagi tahu sekian-sekian ada raja nak datang ziarah. Sebab cerita dia ni, ulama yang zuhud ni, orang zuhud ni masyhur. Bukan dia memasyhurkan diri dia dah. Orang yang memasyhurkan, orang akan bersembang terhadap dia. Ada situ ada orang zuhud, ada orang zuhud, sampai cerita tu kepada raja. Ni raja macam mana agak-agak ni nak pergi ziarah orang zuhud ni, raja macam mana ni agak-agak. Raja yang soleh lah ni, raja yang nak dekat dengan orang baik lah ni. Dengar orang soleh, raja nak pergi ziarah, agak raja macam mana tu? Makna raja tu orang baik juga. Dengar orang soleh, dengar ulama nak pergi ziarah, nak ambil berkah orang soleh, orang dekat dengan Allah. Walaupun dia raja, dia nak pergi. Tiba-tiba si zuhud ni tadi, orang zuhud ni tahu ada raja nak datang. Lalu apa? Maka menyuruh ia orang zuhud menghidang akan makanan. Dia pun suruhlah orang-orang yang terdekat dengan dia membuat persiapan makan minum, sebab raja nak datang ni. Maka memakan ia dengan bersangatan loba. Bila raja datang, duduk sekali makan semeja ke contohnya dengan dia, dia makan dengan loba. Bukan kata zuhud. Kalau zuhud tadi kan kita dah cakap, dia tak suka lebih-lebih. Kalau makan qadar kenyang sudah, qadar nak datangkan tenaga buat ibadat sudah. Loba ni makan lebih daripada kenyang, tu loba. Dia tiba-tiba depan raja tadi, dia makan dengan penuh loba, tamak loba makan, dan membesarkan ia akan suapnya. Gelojoh lah kita cakap, supaya hilang zahidnya, supaya tertutup pangkat zuhudnya pada pandangan kan. Tengok tu, tutup. Tak nak orang nampak kezuhudan dia. Kita nak tunjuk, kita saja pakai compang-camping supaya orang nampak, supaya orang tahu, ya aku ni orang zuhud. Kita macam tu. Ada yang macam tu maksudnya. Ni dah sorokkan pangkat kezuhudan dia dengan dia makan dengan cara yang gelojoh tadi, supaya raja tadi kata apa? Mana zuhud orang ni? Cerita bukan main masyhur lagi orang zuhud, tapi makan gelojoh bukan main. Zuhud apa kejadahan ni? Lalu apa? Supaya hilang zahidnya daripada dalam hati raja tu. Dia tak nak raja tu memandang dia, memuliakan dia sebagai orang zuhud. Dia tak nak. Lalu sebab tu dibuat macam tu, sengaja dibuat, nak menghilangkan rasa hebat dalam hati terhadap raja, terhadap diri dia tadi. Kita usaha nak orang pandang hebat, kan terbalik tu. Kita usaha supaya orang puji, dia usaha supaya orang tak puji dia. Terbalik. Dia ahli-ahli ni dia lain, dia terbalik, perjalanan dia tak sama macam kita. Kita nak orang puji, tak, dia saja buat benda-benda supaya manusia tak puji dia. Dia saja buat macam tu. Sebab dapat pujian tu lebih dia takuti daripada celaan. Dengan pujian tadi boleh menjatuhkan martabatnya di sisi Allah. Maka tak kala melihat akan yang demikian itu oleh raja, maka berpaling ia raja. Mana balik raja tadi, bila tengok dia makan gelojoh macam tu, raja pun tinggalkan dia. Maka berkatalah orang yang zahid itu, alhamdulillahilladzi sarafaka anni, segala puji bagi Allah SWT yang memalingkan ia, ya Allah, akan dikau wahai raja daripada aku. Alhamdulillah ya Allah, syukur. Kerana raja tadi dah balik dah. Tengok tu, dia membuat sesuatu yang menyembunyikan pangkat kedudukannya. Mafhum di sini, kalau orang tu ada pangkat kemegahan, tak perlu nak menunjukkan pangkat kemegahan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
wa ilmuhu wa tam. Jadilah mudah-mudahan ada manfaat yang Allah bagi untuk kita semua pada pagi ini. Mudah-mudahan alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita doa dengan berkah majlis ilmu kita pada saat dan ketika ini, Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa suami kita, dosa isteri kita, dosa anak-anak kita, ibu bapa kita, kawan-kawan, adik-beradik kita, semuanya lah tak terkecuali diampunkan oleh Allah, diredai oleh Allah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita daripada sebarang jenis penyakit yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk menghiaskan hati kita secantik-cantiknya dengan sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang berkah, umur yang berkah, rezeki yang berkah, kebahagiaan yang kah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa ahli kutul untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Yang ngaji online, yang mengaji online, insya-Allah nanti pukul 1 insya-Allah ada kelas lagi. Insya-Allah pukul 1 nanti ada kelas, insya-Allah. Insya-Allah. Oh, Jai penat dah ni, Jai. Dia pergi Terengganu berapa hari? 4 hari. 4 hari. Dia orang ajak kata 4 hari, dia kata 4 hari berapa banyak kelas tinggal tak jadi. Dia kata dah tak dapat dah. Ganu. Tapi ada kita. Ha? Kalau tak fit macam dulu Ha. kita makan berjadual tak ikut orang lah. Ya. Makan jadi nak penyakit kan. Kita mana yang ada begini dia makan. Dia pula dia. Berjalan ni mana kan? Iyalah. Jalan je orang. Dia buat je juga aku dah tak layak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Lepas ni mana pakcik? Ya. Lepas ni apa program? Balik ya. Balik ah. Balik. Malam ni kelas mana? Malam ni ada ikut kelas tak ada? Malam ni kalau rasa tak kelas malam. Ha? Kelas malam. Malam ni kat mana? Oh, kelas malam kat pondok. Malam. Masya-Allah. Masya Allah. Doa saya pakcik. Saya tak larat pakcik kelas pukul 2 pagi. Saya tak mesti lama. Tapi anak saya tu dia gila, dia kena mana lah. Oh. Anak saya accident Yusuf. Oh. InsyaAllah, insyaAllah pakcik. Mula tu saya kata lah, Memang orang kata mepet lah. saya kalau ikut jawabnya Tak ada kena sekarang tu kan. silang kadang memang goib dah jawabnya. Lari bawa orang kita selamat lari banyak kain kita. Kain lari banyak. Okey dah. Baik pakcik, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.